Baik, saya teruskan lagi. Cuba lihat ni, pembayaran digital semakin meningkat. Ini ketika COVID-19 dahulu, yang 2 tahun lepas, ah, 74% rakyat Malaysia banyak melakukan transaksi tanpa tunai. Sebab apa? Ketika itu sentuhan fizikal tidak digalakkan dan sehingga hari ini kalau boleh kita nak minimumkan penggunaan duit fizikal ni sebab apa? Isunya apa? Kita tidak tahu duit itu berasal dari mana. Kemungkinan duit itu dimiliki oleh orang yang ada masalah kesihatan seperti jangkitan. So bila kita menerima duit wang tunai daripada mereka ataupun duit wang tunai kita sendirilah yang kita bagi pada orang lain, jadi potensi untuk terima jangkitan tu ada. Tapi kalau kita dah gunakan kad debit, insya-Allah tidak ada masalah lagi tentang jangkitan-jangkitan yang gini ya. Baik. Ya, pembayaran tanpa tunai semakin menjadi pilihan dalam kalangan pengguna. Dan kenapa menjadi kalangan pengguna? Sebab mereka merasakan bahawa bila mereka gunakan duit cash tu berbelanja, setiap kali berbelanja nak kena withdraw lagi di bank. Jadi ini agak merugikan masa mereka. So mereka lebih prefer guna bayar kad debit ataupun kad kredit dan yang lain-lain lah. Right? Ini adalah satu lagi daripada statistik yang terkini ya. Pembayaran tanpa tunai meningkat 93%. Bermaknanya apa tuan-tuan dan puan? Bermakna kalangan pelanggan-pelanggan kita di luar sana, mereka memang dah ke arah tanpa tunai dan mereka suka membayar menggunakan kad debit, kad kredit atau e-wallet. Jadi tentunya sekali apabila mereka datang ke premis kita, ke kedai kita, mereka tentu ada hasrat yang sama. Pernah dengar tak ayat ni? Cik, boleh bayar guna kad debit tak? Begitu. Tentunya kalau kita tak ada mesin ni, so kita nak jawab macam mana? Minta maaf lah dik, saya tak ada lagi mesin. Jadi saya terima wang tunai saja. Tapi bayangkan, kalaulah di antara kalangan ramai-ramai peniaga di situ, tuan dan puan adalah orang yang boleh terima bayaran melalui kad debit atau kad kredit. Tentu next time mereka akan datang lagi ke kedai ataupun di premis tuan-tuan dan puan untuk berbelanja atau membuat pembayaran. Sebab apa? Mereka tahu kalau di kedai tuan-tuan dan puan mereka boleh mudah untuk membayar menggunakan cashless ni. Ya, pembayaran tanpa tunai semakin jadi pilihan. Tentunya banyak yang mendorong faktor-faktor begini ya, tuan-tuan dan puan. Kenapa jadi pilihan pada pengguna? Sebab dia memudahkan. Saya ambil satu contoh kes di tempat saya sendirilah. Penjaja ni dia berniaga aiskrim. So biasanya bila parent datang adalah bawa 3 4 orang anak. Jadi kadang-kadang bila ayolah nak beli aiskrim untuk anak-anak 3 4 orang kadang-kadang duit tak cukup. Jadi apa yang berlaku hanya 2 orang anak saja yang mungkin dapat aiskrim. Yang 2 lagi tak dapat. Terpaksa kongsilah. Tapi bila ada boleh menggunakan pembayaran menggunakan kad debit tuan-tuan dan puan. Apa yang saya nampak daripada pengalaman penjaja tersebut? Dia katakan bahawa orang mudah membeli aiskrim di tempat dia. Sebab apa? Tidak ada isu sama ada susah, duit tak cukup dalam kocek. Tak ada. Sebab dengan kad debit tu saja, dia mudah membayar. Jadi di sinilah bagaimana peranan. Kalau kita berubah kepada cashless program, kita bukan saja mudah dari segi kita mendapat pembayaran, tetapi jualan kita juga makin meningkat. Sebab apa? Customer happy dengan servis kita dan customer mudah membayar. Ini salah satu lagi yang menjadi perhatian ya. Kerana apa? Bila zaman di era revolusi IR 4.0, program My Digital Kerajaan, sampaikan sehingga bazar dan pasar malam pun dah ke arah cashless. Jadi tentunya sekarang ni kalau kita nak bersaing dalam suasana sebegini, tidak ada cara lain tuan-tuan dan puan. Kita harus transform daripada perniagaan tunai kepada perniagaan tanpa tunai. Dan kalau lihat di header Majlis Keselamatan Negara ni, kenapa dia kata melindungi keselamatan komuniti? Tuan-tuan dan puan, mungkin ada antara tuan-tuan dan puan yang tahu cerita ni. Bila kita berniaga dengan menggunakan duit cash, tentunya ada mata-mata yang memandang kiri-kiri dan kanan. Sekiranya contohnya kalau kita ya mudah-mudahan kita punya jualan kita meningkat, kita punya profit pun meningkat. Jadi oleh kerana kita pegang duit cash yang kita terima daripada pelanggan-pelanggan,
agak risiko bagi diri kita. Pertama sebab apa? Kita pegang duit wang tunai. Kedua, kita perlu deposit ke bank pula. Kita nak kena hantar ke bank pula di satu petang. Tapi dengan menggunakan sistem tanpa tunai ni tuan-tuan dan puan, setiap pembayaran tu akan terus masuk ke dalam akaun bank kita sendiri. Jadi kita tak perlu risau memegang duit wang tunai yang banyak. Ada satu contoh, saya punya sahabat saya sendiri. Dia berniaga apa ikan bilis. So sebelum ni dia bawah dia tu ada lebih kurang dia supply kepada lebih kurang 100 ke 200 outlet di bawah dia. Jadi masalah utama dia bila dia menjual ikan bilis dia tu ke outlet-outlet tersebut ialah dia terima duit cash. Dan akhirnya kadang-kadang tuan-tuan dan puan, transaksi dia sangatlah tinggi sehingga beribu ringgit satu hari. Jadi bila duit cash banyak dalam tangan, dia perlu risau. Risau bukan kenapa? Risau atas keselamatan diri dia sendiri. Jadi tuan-tuan nak bayangkan, bila dia berubah kepada menggunakan terminal ni, menggunakan sistem cashless ni, duit cashless dia tak pegang lagi tuan-tuan dan puan. Apa yang berlaku? Pelanggan dia bayar guna kad debit dan duit tu terus masuk dalam akaun dia. So, sebelum ini bawa beg kulit yang mungkin besar-besar penuh dengan duit cash, sekarang dia hanya bawa mesin saja bawa ke mana-mana. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Mesin SCKM ni dia adalah portable. Dan boleh dibawa ke mana-mana. Jadi jangan bimbang, jangan risau. Sekiranya tuan-tuan dan puan kadang-kadang perlu ada dapat peluang berniaga di expo atau di luar daripada premis yang ada, tidak ada masalah sebab mesin kita memang boleh terima pembayaran di mana saja. Sebab apa? Di dalam mesin kita sudah dibekalkan dengan internet line. Okey. Baik, saya teruskan dulu. Enggak apa kata orang ramai. Ah, Saya pengguna duduk kaedah tapi saya lebih memilih tanpa tunai. Lagi senang gunakan kad saja. Kalau tunai ni renyah. Yelah maklumlah kan kalau kita buat duit cash ni. Lagi-lagi duit siling. Berat kan? Duit siling ni kadang-kadang setiap kali kita nak bayar dapat duit siling. Setiap kali kita bayar dapat duit siling. Jadi dia agak menyusahkan kita lah. Sebab berat. Tengok apa lagi? Saya memilih untuk tanpa tunai kerana boleh mengetahui status masa. Ya, betul. Tuan-tuan dan puan, kita sebenarnya apabila tuan-tuan dan puan memiliki terminal pembayaran ni, transaksi yang berlaku di mesin itu semua akan dapat dilihat dengan secara terus melalui email tuan-tuan dan puan. Setiap transaksi, tidak satu pun yang akan miss. Jadi di sinilah mana kebaikan yang amat baik bagi pihak merchant dan juga pihak pengguna. Sehingga pihak merchant dia boleh monitor terima pembayaran daripada pelanggan-pelanggan dia. Dan walaupun kadang-kadang tuan-tuan dan puan katalah tuan-tuan dan puan ada 3 4 premis. Jadi setiap hari, setiap pagi ke tengah hari atau petang kalau tuan-tuan sendiri nak melihat transaksi di setiap kedai yang tuan-tuan dan puan-puan miliki, hanya buka melalui telefon dan buka portal saja. Bila buka portal, maka nampaklah transaksi di setiap kedai tu. Kan mudah macam itu. Tak perlu lagi call kepada staff kita di kedai. Berapa belanja hari ni? Berapa duit terima masuk hari ni? Tak perlu. Sebab semuanya on your own fingertips. Buka handphone, buka portal, nanti nampaklah transaksi yang berlaku di setiap kedai tuan-tuan dan puan. Okay? Tak perlu risau. Cuba lihat ni. Pembayar secara jalan talian ni selain selamat, ia juga mengurangkan risiko. Tuan-tuan dan puan, salah satu daripada isu besar sekarang yang berlega-lega di kalangan kita lah adalah ada orang yang menggunakan duit palsu. Jadi bayangkan ketika kita sibuk melayan pelanggan-pelanggan, tiba-tiba kita tanpa sedari ada orang yang niat tak baik pada kita. Ada pernah salah seorang daripada uh, klien saya, dia mengatakan bahawa dia pernah terima duit Saidina yang permainan Saidina tu. Jadi malang lah sungguh. Tapi tuan-tuan dan puan, apabila kita dah mula menggunakan mesin terminal ni, sebab apa? Mesin terminal ni menggunakan bayar kad debit. Jadi semua transaksi adalah genuine. Tapi kalau kita masih lagi gunakan wang tunai, banyak risiko. Pertama, kemungkinan kita akan dapat duit yang koyak, duit yang rosak, duit lama yang dah tak boleh digunakan. Tapi paling paling menyedihkan tuan-tuan dan puan, bila kita dapat duit palsu. Kesian.
Jadi itulah bagaimana kalau gunakan sistem ni kita dapat mengelakkan pelbagai musibah-musibah yang tadi itulah. Apa lagi ni? Apa betul? Mudah pelanggan yang busuk hati bayar gunakan duit palsu. Baik. Baik, tuan-tuan dan puan, bila kita gunakan mesin ni, pertama, transaksi cepat dan mudah. Cepat, within 5 seconds, orang tap kad, kita dah selesai. Dan mudah sebab apa? Tidak perlu lagi nak tukar duit kecil. Orang bagi katalah orang bagi RM10 nak pulang balik duit kecil dengan duit siling. Dah tak perlu lagi dah. Sebab apa? Semua melalui mesin saja. Betul, hindari jangkitan dari sentuhan. Ini memang adalah isu yang penting buat masa sekarang ni. Sebab apa? Mengelakkan daripada jangkitan COVID-19 maupun jangkitan-jangkitan yang lain. Pengurusan kewangan. Apabila tuan-tuan dan puan menggunakan mesin ini, jangan risau pasal untuk bahagian laporan transaksi sebab semuanya akan dapat melalui email yang telah tuan-tuan dan puan berikan. Dan yang paling penting tuan-tuan dan puan, nak elak daripada penipuan. Tidak ada lagi duit palsu, tidak ada lagi duit koyak yang kita akan terima. Dan yang paling penting, keselamatan diri kita. Sebab apa? Kita tidak lagi memegang wang tunai. Sebalik